Tapi Aingah dah kata kalau dia dah masuk, dia dah keluar daripada UMNO, dia takkan masuk UMNO. Jadi sebab tu dia pilih PAS. Jadi mungkin rentetan daripada tu lah. Kami satu keluarga pun memang pilih PAS pada waktu ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam podcast PAS Kedah, dalam channel TV PAS Kedah. Hari ini bersama saya Syahri dan Iqbal, host kedua anda yang sentiasa menemani anda pada setiap masa. Alhamdulillah, hari ini juga tuan-tuan, kali pertama kita ada penajam daripada saudara Iqbal kita. Sedap lah yang ni. Sedap yang ni. Okey, Kebal Kopi. Kebal Kopi. Tuan-tuan yang mana yang nak sponsor kami lepas ni boleh DM di bawah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, ini merupakan episod yang kelima. Kalau siapa follow lah, kalau siapa yang tak follow jangan pergi tengok dulu. Ya, kena tengok di TV PAS Kedah. Subscribe, follow, komen dan share kepada kawan-kawan yang lain. Banyak dah perkongsian yang kita sharekan. Pertama berkaitan dengan Jabatan Amal Khidmat Malaysia, Pendidikan, Lajnah, Undang-Undang, Luham. Dan kali ni bersama ikon anak muda. Ya, di bawah Dewan Muslimat. Dewan Muslimat. Amirah ada dewan ke? Amirah ada dewan ni. Tajuk Tak apa. Hari ni kita bawa ke khas pengarah ke pengurusi Amirah Negeri Kedah. Pengarah Amirah lah. Baik, bersama kita Alia, pengarah Amirah Negeri Kedah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat no? Alhamdulillah. Sihat no. Host berdua nampak bertenaga. Memang sihat betul. Dah sakit mood dia. Lain macam tu kami kenal ini. Okey, baik. Sebelum tu kita nak kenalan dulu dengan Alia sebagai ikon muslimat. Sebelum ni kita dah tengok ikon anak muda, pemuda. Hari ni kita bawa tampilkan kepada anda semua satu-satunya bunga yang hadir ke studio kita ke podcast kita hari ini. Sila Alia, kenal diri. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertamanya terima kasih kepada Ustaz Syahri dan juga Iqbal atas jemputan untuk ke podcast pada hari ini. Ini satu orang kata penghormatanlah kepada Amirah Kedah. Dia kata episod yang kelima satu-satunya bunga yang hadir ke studio. Studio Depa Pelawa, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita perkenalkan diri sikit. Nama Sharifah Alia Syazwani binti Syed Roslan. Nama panjang, tapi sejak azali memang dipanggil Alia saja. Kalau panggil Sharifah tak kelih, kalau panggil Syazwani pun tak kelih. Okey, memang panggil Alia saja. Asal Pulau Pinang Darul Aman. Boleh no? Pulau Pinang Darul Aman. Kalau Seman tadi tu macam negeri lain kan. Okey, asal Pulau Pinang. Asal Pulau Pinang, lahir di sana ke macam mana? Dilahirkan di Pulau Pinang, dibesarkan di Pulau Pinang, bersekolah di Pulau Pinang dan melanjutkan pelajaran di Perlis. Asal dia adalah Sungai Bakar. Okey. Kalau familiar tu Sungai Bakar lah, tapi saya bukan pengundi Sungai Bakar. Sejak awal-awal mengundi bukan di Sungai Bakar lah. Okey. Jadi memang dibesarkan di sana, belajar melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaysia Perlis dalam bidang pengurusan perniagaan. Okey, sebenarnya kalau kos saya sebenarnya pun engineering entrepreneurship. Bisnes. Ya. Tapi di UNIMAP dia sebab technical based university. Jadi walaupun pengurusan perniagaan tetap itu juga. Peringkat apa? Sarjana muda. Okey. Ya. Jadi disebabkan technical based university, jadi pengurusan perniagaan pun tetap ambil minor engineering. Tapi sebelum tu dia langkah panjang tu. Panjang sangat tu. Okey. Sekolah rendah di Pulau Pinang. Ya, sekolah rendah di Pulau Pinang. Sekolah apa? SK Sungai Bakar. Kemudian di SMK Tun Syed Syekh Barak Bah. Okey, sekolah menengah besar lah nak? Ya, sebenarnya kalau sejarah lah, Ustaz kan kita nak cerita dah sikit zaman-zaman homesick dulu. Lepas UPSR berjaya mendapat tawaran di St. George's School. Tapi untuk bila dapat tawaran
Result berapa waktu tu? 5A. Oh. 5A. Memang di SK Sungai Bakap tu bila kata hari pewaris jaya, bila parents pergi dekat sekolah tu, memang nama kita bukan nama yang tersenarai sebab kita ni antara yang nakal. Kalau sekarang pun masih nakal lagi kan. Belum tanya. Ya. Belum tanya. Jadi memang walaupun kelas 6 cendekiawan waktu tu, kelas yang depan, tapi nama kita bukan senarai top student lah. Jadi waktu tanya guru kelas pun yang ni akan dapat 5A, yang ni dan bukan nama kita. Memang balik tu mak agak sedih lah. Dia kata cikgu tak sebut pun nama dia. Tak apa, masa tu kita tak kisah, tak ada masalah kan. Dan akhirnya pada UPSR 2005 waktu tu, alhamdulillah dapat 5A. 5 orang yang disebut tu tak semua tersenarai pun. Kita tersenarai. Itulah sejarah dia kan, sejarah. Nak tahniah pun lama dah. Lama dah basi dah. Kan, UPSR pun tak ada dah. Bila dia sebut tadi berkaitan dengan nakal tu, buah sangat kau? Buah sangat kau di sekolah ni? Buah tu dikenali lah sebagai buah. Saya pengawas. Tapi pengawas ni pengawas yang buas lah. Kalau kata subjek yang tak minat tu memang akan keluar dan cari ketenangan sendiri. Ya. Buat busy. Buat busy. Memang daripada kecil macam tu. Jadi memang kata nakal tu nakal lah sampai sekarang. Okey, kemudian 5A tadi tak dapat sambung di sekolah yang nak tu, sambung di sekolah ni ambil jurusan apa, sains ke apa? Dia untuk tingkatan 1 sampai tingkatan 3 jurusan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Tapi jangan tanyalah bahasa Arab dapat berapa kan. Okay. Sebab pada ketika tu bila dah dapat tawaran St. George's Girls School ni antara sekolah berprestij tinggi dekat Pulau Pinang. Cuma kita pisat je sebab homesick dekat pulau. Kita dekat Tanah Besar. Berapa minit dari rumah? 40 minit macam tu lah. 40 minit. Sungai Bakap ni dia belah. Dia dekat sepadan lah, Perak, Kedah semua tu. Sekolah berulang lah. Dah asrama masa St. George's lah. Jadi sebab homesick, kita tak pernah pisah dengan family. Jadi saya bertahan dalam sebulan je di sekolah tu. Kemudian saya kata, mak, Alia nak balik, nak pergi sekolah belakang rumah. Nak belajar ni kat mana-mana pun boleh. Pada waktu tu. Alasan kukuh. Ya, alasan. Dan memang mak saya pun sebenarnya dibantulah, orang kata apa, dibantu perasaan mak juga waktu tu nak berpisah dengan anak sulung dia. So tak apa, pergilah sekolah dan 5 tahun saya bersekolah dekat situ. Walaupun keputusan PMR pada waktu tu 7A, maksudnya boleh further untuk sekolah asrama juga. Saya pilih untuk teruskan di situ sampai tingkatan 5. Jurus tadi kata bahasa Arab. Kemudian lepas tingkatan 4 saya ambil science stream. Science stream. Tapi di sekolah tu science stream dia boleh pilih subjek elektif. 2 subjek, sama ada account ataupun geografi kalau tak salah. Sebab tak minat geografi waktu PMR pun geografi som-som. Jadi ambil prinsip perekonomian waktu tu. Kemudian sambung tu kena. Dia kalau dengan Abang Nakar itu dia tak kenal semua. Dia tak kenal semua. Tapi nak lebih kurang. Lari balik pergi sekolah dekat. Lari juga. Lari juga. Tadi kata dia kata anak sulung. Ya, anak sulung. Jadi berapa adik-beradik sebenarnya? 4 adik-beradik. 4. 2 lelaki, 2 perempuan. Yang atas 2 perempuan, yang bawah 2 lelaki. Untung. Ya. Untung adik-adik. Kemudian bila sambung di Unimap, habis Unimap tu ada sambung lagi? Sebenarnya tak habis lagi. Lepas tingkatan 5, lepas tingkatan 5, saya menyambut pelajaran di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dalam jurusan Sains Fizik. Sebenarnya dia kena cerita Matrik Penang tu sebab kat situ mula jumpa dengan buah hati sekarang ni. Tapi lagi hangat. tapi dia ada banyak tapi lagi lah. Waktu tu cuma kami satu kuliah, bukan satu praktikum. Dan dia pun kebetulan masuk dalam ni cerita lain lah kan. Tapi sebenarnya bukan jumpa di situ, cumanya mula secara serius tu di kampus ADU lah waktu tu. Makna di matrikulasi jumpa dia sambung sekali. Kebetulan. Kebetulan.
Betul dan. Nama penjodoh. Nama penjodoh. Tak mana pun. Iyalah. Dah Allah dapat tu. Anda tak di mana? Tak di mana? Iqbal pun jumpa ni. Ya, Jumpa di mana Iqbal? Itu kita episod lain lah. Kita fokus. Tak apa, kalau nak selesai ulas pun boleh je. Tapi tuan-tuan, itulah sebab sedikit berkaitan dengan latar belakang Alia. Tapi rasa ada lagi. Cukup. Cukup. Ke depan kita move forward. Move forward. Baik, kita nak tanyalah. Masih peribadi, latar belakang. Macam mana boleh terlibat dengan PAS? Okey. Sebab soalan ni. Tadi cerita kalau kita tengok tetamu kita sebelum ni semua dia ada kaitan lah. Dia memang keluarga dia dan sebagainya. Ini tak sebut lagi. Kan? Kok mana yang dia boleh terjun masuk dalam PAS ni? Macam mana? Okey. Kalau nak kata terjun masuk dalam PAS ni, kalau kata masuk ahli tu 2015 lah. Memang waktu dekat Perlis waktu tu. Cuma kalau nak kata rasa sayang kepada PAS ni dah bermula sejak lahir. Sejak lahir boleh ke macam tu? Okey. Adakah family? Okey, kalau nak kata sejarah betul-betul kena PAS ni, seingat saya antara orang yang mempengaruhi kecenderungan minat politik saya ni adalah Pak Ngah saya sendiri, abang kepada Mak. Saya ingat waktu tahun 1998, tapi saya tak pasti PRU yang keberapa, tapi 1998 waktu tu saya masih tadika, tapi nak katanya betapa saya admire pada Pak Ngah saya ketika tu. Pak Ngah saya bertanding dan memang kita tengok dekat TV tu, Kursi mana? Sungai Bakap. Okay. Waktu tu kalau tak salah saya lah, berdasarkan cerita saya pun ada banyak yang terskip dan terlupa tu. Pada ketika tu Pak Ngah bertanding lawan Datuk Lai Chu Hock kalau tak salah. Ya, dan memang tak menang lah. 2 penjuru. 2 penjuru. Dulu tak banyak sangat dia punya ni kan. Sama ada PAS, BN, Gerakan. Tadika. Ya, Tadika 1998. Sebab waktu tu Mok pun antara orang yang betul, dia pun antara orang yang encourage. Tu Pak Ngah tu tengok, seronoknya tengok kan duduk dalam ni kan, dia akan buat liputan di setiap kawasan pilihan raya tu kan. Jadi waktu tu memang tengok dalam keadaan tu, macam ni jadi calon. Kata hebatnya orang. Waktu tu kita tak tahu menang ke apa semua, kita tak tahu. Dan sebenarnya saya ada satu cerita nak cerita. Tapi mungkinlah saya akan cerita secara roughly lah. Pak Ngah saya seorang guru. Okey, seorang guru. Tapi memang UMNO lah. Saya kata memang UMNO. Tapi ada satu tahun ketika pemilihan Agung UMNO. Pada ketika itu pertembungan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tun Abdullah Badawi. Kalau tak salah untuk posisi timbalan presiden. Disebabkan dia seorang guru, pada ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebagai Menteri Pendidikan. Okey. Tapi Pak Ngah tak sokong Datuk Seri Anwar waktu tu, dia sokong Tun Abdullah. Jadi dulu pengundian tak adalah secara telus sangat kan. Jadi kita boleh detect, ada cikgu yang tak sokong Menteri Pendidikan ketika tu. Dan Pak Ngah ketika tu diberi notis pindah 24 jam. Daripada sekolah yang dia mengajar di dekat rumah tu, ditukarkan ke Felda Bersaut, Sungkai. Ya, saya boleh ingat, walaupun cerita ni sebenarnya cerita yang Mok pun belum berkahwin waktu tu. Tapi cerita ini diceritakan setiap masa. Jadi kita sebagai orang family pun, jadi Aingah ni antara orang yang teranaya pada ketika itu. Sampai ke sekolah lama dia buat piket, jangan tukarkan cikgu Haris apa semua kan pada waktu tu. Jadi Mok pun masih simpan kereta akhbar tentang Aingah apa semua tu. Jadi daripada situ kita, okey, kenapa macam ni kan. So kita tahu susuk-susuk figure-figure yang disebutkan tu masih kita ingat kenangan-kenangan, ada kaitan dengan keluarga. Waktu tu mana waktu jadi calon tu dah lepas daripada Felda Bersaut tu, jadi Aingah pun dia dah macam agak give up dah dengan politik apa semua ni. Dia keluar UMNO dan dia ambil keputusan untuk letak jawatan untuk terlibat secara aktif dalam politik. Lepas pada itulah yang dia mula bertanding. Ya, dia matematik kalau tak salah saya pun tak tahu apa nak ingat. Semua guru pandai. Jadi sebuah sedikit kisah yang ada dalam family. Hebat ni, hebat. Kita tak ada cerita tu, kita ambil satu kampung macam tu kan, macam mana?
Kalau ketika tu memang pengaruh UMNO ni kuat. Jadi kalau kata PAS ni dia kira gurabak lah. Tapi Aingah dah kata kalau dia dah masuk, dia dah keluar daripada UMNO, dia takkan masuk UMNO. Jadi sebab tu dia pilih PAS. Jadi mungkin rentetan daripada tu lah. Kami satu keluarga pun memang pilih PAS pada ketika tu. Oh, okey. Ya, masih ada lagi ya. Dah meninggal. Dah meninggal dah. Waktu saya matrik lah. 2000 apa 2000 something macam tu lah. Kisah ni kisah yang menarik yang perlu ditulis. Novel seorang anak menekan. Jangan. Siapa nak tulis? Siapa nak tulis? Tapi rasa kita kena cadangkan supaya ada tulis. Kita boleh ambil point tu. Kita boleh elaborate. Dia memberi motivasi kepada ahli-ahli di luar sana. Okey, tapi kita dah tukar cerita pasal orang lain. Sebab cerita ni pun memang istimewa untuk podcast je. Kita tak pernah cerita tak pernah lagi memang. Siapa tak tengok podcast. Memang cerita untuk podcast je. Episod kali ni cerita paling menarik di negeri seberang. Negeri seberang. Baik. Okey, kita patah balik pada cerita tadi. Pelibatan daripada kecil, kemudian adakah pernah terlibat pergi turun rumah ke rumah sebelum jadi ahli? Okey, kalau nak ikutkan, saya back sikit je. Dulu kalau kata family pun kami kena PAS ni sebagai parti politik. Memang semata-mata bendera hijau putih. Kan, tapi sejak daripada kampus tu lah yang kita mula terlibat dengan Gamis Sigma. Waktu tu Gamis Sigma lah. Jadi memang daripada situlah mulanya penglibatan dengan masyarakat. Gamis Sigma pun kita ada buat banyak program pada waktu tu, Jom Masuk Kampung dan sebagainya. Di situlah kita mula belajar yang PAS ni sebenarnya sebuah gerakan Islam, bukan semata-mata parti politik, bukan semata-mata pilihan raya. Tapi sebenarnya dia ada usrah, ada liqa, ada tamrin. Jadi di situlah pengalaman kira permulaan terlibat secara aktif dalam PAS ni bermula waktu di Perlis. Waktu tu memang kalau tadi ustaz tanya masuk kampung ke rumah, memang pernah. Memang pada ketika tu kami aktif lah. Mungkin dari segi gotong royong pada waktu tapi budak buah macam tu. Jom tu macam boleh. Oh, dia back balik yang tadi tu. tak terlintas. Tadi dia kata dia back sikit. Rupanya memang dia budak-budak buah ni. Kadang-kadang buah ni antara sebahagian tarbiyah kita. Dia buah tu dia mengaktifkan seseorang. Kan? Dia kalau baik sangat pun tak syok juga kan. Dia kena buah-buah sikit. Tapi yalah kita tengok kita punya tetamu sebelum ni pun ialah buah lah kau tu aktif kan. Aktif. Tapi tak tahu orang Penang dia panggil kahak kot. Kelolo mereka orang lah. Macam-macam lah utara lah. Tapi kita ke depan lah sikit, laju sikit, kita tengok macam mana boleh terlibat di negeri Kedah ni. Sebab tadi orang Penang kan, kemudian tiba-tiba orang lompat ni macam walaupun jiran lah, tapi orang kata nak masuk tu orang kata mesti ada laluan yang ngaji Unimap juga. Junior. Kita sebenarnya kita tak mau reveal kan. Tapi kita sebut dah sikit je lah. Kita tak nafikan benda tu kan. Kita tak nafi. Kita dah mengaji tu, benda tu dah jadi arkib dah. Arkib. Tapi junior part tu lah. Part tu lah. Tapi dalam sudut pengajian tu, sebab saya sendiri mengaji bisnes juga. Tapi orang kata apa, perlibatan tu sama lebih kurang kan di kampus. Cuma macam mana boleh terlibat di Kedah? Betul balik. Okey, tadi kata asal semua membesar, lahir, sekolah semua di Pulau Pinang. Tak sebut langsung. Tak ada langsung nama Kedah tu. Dan akhirnya bertemu jodoh dengan orang Kedah. Jodoh orang Kedah. Ya, jodoh tu orang Kedah. Nanti kita kalau tak aktif di Pulau Pinang ya. Pulau Pinang. So saya grad 2018. Jadi waktu lepas grad tu sempatlah terlibat set dengan Muslimat kawasan Timur Tebal. Dan 2019 kahwin dengan orang Kedah dan terus menumpahkan sepenuh taat setia pada Kedah. Lagu Kedah hafal, lagu Penang tak hafal. Hebatnya orang Kedah ni. Hebat noh. Itu orang di 02. Dah bukan. Isteri soleha. Allah. Dia sebab
Dia kahwin orang Kedah, dia elok sikit. Okey, kemudian bila dah kahwin orang Kedah, macam mana awal-awal pelibatan di Kedah tu macam mana? Okey, sebenarnya memang kahwin pun dengan yang sefikrah lah. Kata memang kita pilih pun kita nak yang macam tu. Macam mana yang kita nak, alhamdulillah Allah makbulkan. Dapat yang macam tu. Sebelum kahwin pun memang kita dah ada perbincangan. Kata lepas ni kalau dah kahwin, boleh ke nak terlibat dalam jemaah? Dia kata tak ada masalah, boleh. Teruskan. Cuma yang mungkin agak rare lah, saya tak tahu lah, saya rasa rare lah sebab saya daripada kampus. Kita permulaan biasa dengan usrah, mula dengan usrah, tapi saya di Kedah mula dengan mesyuarat. Mula dengan mesyuarat. Mesyuarat ni pimpinan. Mesyuarat tu kan? Mesyuarat tu oh hebat. Mula dengan mesyuarat. Sebab waktu tu saya pun dah sampai ke Kedah apa semua ni, memang sebab suami dah memang terlibat, jadi dia pun dah ketahuan ni ada kok ni, dia ketua sini apa benda ni apa semua dan dimasukkan dalam grup. Tak lama lepas saya masukkan dalam grup Gentry kata salah masa tu, terus keluar memo mesyuarat waktu tu untuk program Expo Pepadan Ummah Kawasan Sik. Tahun bila? 2019. Tahun yang kahwin tu juga. Fresh Jadi waktu tu keluar memo, kita ceritalah dekat suami kan, kata ni ada memo mesyuarat semua ni, pi lah. Takkan nak pi, orang mula dengan usrah kan. Tak apa, pi lah, bolehlah jumpa ni. Dan itulah titik pertemuan saya dengan muslimat-muslimat kawasan Sik. Terus tu yang kata fresh tu, macam baru habis mengaji, konvo tu hebat kerja. Alhamdulillah. Tapi betul lah kita saya cerita sikit lah. Maksudnya apa matlamat kita sebenarnya. Bila kita dah ada satu matlamat, macam mana pun kita usaha untuk capai matlamat, memang nak terlibat secara aktif. Yang tu fokus utama. Jadi macam tu lah. Mesyuarat mesyuarat tengok dia bergerak. Kita pun terkejut lah mesyuarat. Sebab tetamu-tamu kita sebelum ni terlibat tu dia macam yelah jadi kuli dulu kat bawah-bawah kan. Macam bendera orang tak kenal, pacak bendera bertahun dah orang tak kenal. Tapi ni masuk mesyuarat akhirnya dikenal. Sebab itulah penting kita terlibat secara terus supaya orang tahu kemampuan kita untuk dimanfaatkan dalam perkhidmatan. Masing-masing kita atau kita ni ada kelebihan, tapi kalau kita tak tunjuk benda tu, dia nak posisikan kita tu macam mana? Dia macam kelebihan Iqbal cakap dengan kamera. Baru kali ni ya. Video estetik kan. Okey. Menariklah tadi bila sebut terlibat dalam mesyuarat. Tadi muslimat di peringkat kawasan. Kemudian macam mana boleh orang kata apa? Wujud ataupun terlibat dengan amirah tu sendiri, sebab amirah ni bawah muslimat kan. Jadi macam mana boleh terlibat dengan amirah? Kan waktu tu tahu tak kata ada amirah? Tahu. Cumanya memang waktu tu dah dimasukkan dalam grup. Jadi bahan program semua melalui grup lah. Jadi kita dah pergi mesyuarat yang mula tadi tu. Walaupun sebenarnya tadi mesyuarat tu adalah mesyuarat dengan muslimat, tapi kita jumpa geng-geng muda semua. Dari situ memang rasa seronok lah, macam ada anak muda, seronok lah. Boleh yang sebaya-sebaya kan. Boleh join sekali. Amirah ni dia pelibatan tu amirah peringkat kawasan ataupun dia memang amirah ni peringkat negeri je? Ada peringkat kawasan. Ya. Mula terlibat dengan amirah di peringkat kawasan. Betul. Kemudian berapa tahun sebelum di-upgrade peringkat negeri? Itulah kalau nak cerita tu kan. Jangan cerita pun. Jadi 2020, tadi 2019 mula dah berjinak-jinak dengan muslimat. 2020 jadi penolong setiausaha Dewan Muslimat Kawasan. Dan 2021 terus jadi pengarah amirah. Saya pun kalau ditanya macam mana, saya pun tak ada jawapan. Yang solid bagaimana. Okey, tapi saya rasa saya tahu sebab apa. Ya, sebab kod mana pun berkaitan dengan kerja ni adalah komitmen yang kita bagi. Mungkin macam kata tadi lah, sebab kita nak bagi kita punya pengorbanan ni untuk parti, untuk jemaah. Jadi akhirnya orang tengoklah komitmen kita ada. Yelah, sebab ada setengah orang dia bagi separuh, ataupun dia bagi sikit je persen tu. Selalunya persen sikit ni dia bagi duit je lah.
dia tak boleh nak bagi orang kata keseluruhan tenaga. Masa dia masa tu memang 24 jam kan? tu jemaah. Masa kalau orang panggil malam pun malam dia boleh tu. Kita tanya sebab tadi Alif tak sebut. Habib Mali dia tak pernah kerja tempat lain. Cuci pinggan di kedai tak pernah. Kita tanya lah, adakah dia pernah bekerja di tempat lain? Tapi sebelum tu minum dulu. Okey. Aduh, rasa macam panjang kan? Panjang lah. Sekejap nak jawab. Aduh, tak boleh minum banyak. tak boleh minum. Betul sih. Tuan-tuan jangan lupa dapatkan kebal kopi. Di mana Iqbal? Cerita apa? Kita bertempat di Kampung Sungai Rotan. Kalau tak tahu kamu nak Kampung Sungai Rotan, pasti saya kebal kopi dia naik. Dia di antara Kuang Cepedak dengan Gurun, walaupun alamat dia Pedang. Tapi kita mengundi di Dun Gurun. Ya. InsyaAllah ke depan episod tuan-tuan boleh tengok kita akan buat scene di Kebal Kopi. Outdoor tuan-tuan. Khas ke depan. Tak tahu Alia nak ikut ke tak? Sebab dia kata laluan tu tak kena. Itu kena episod kan? Episod kan. Dia konon terang mana kalau episod kan dia main. Ya. Baik, kita sambung balik cerita tadi. Nampak? Nampak separuh. Nak sambung ke next. Tak perlu. Kita sambung terus dengan cerita kerja. Ada pernah kerja tak? Sebab dia dengar fresh ya masuk dalam jemaah. Pernah kerja tak? Okey, kalau kata pengalaman kerja, kalau depan-depan kedai tu adalah, tapi sebab saya dah ada target, maksudnya kita dah tahu nak kahwin bulan berapa apa semua. Jadi memang lepas kedai tu tak ada lah beria sangat cari kerja tu. Sebab kita dah tahu lepas ni kena ikut suami, duduk kat kedai semua kan. Isi soleha. Ya. Teruskan. Dia sebenarnya perancangan kan. Kita dah tahu. So jadi memang tak kerja secara tetap lah, lebih pada ni. Waktu kahwin mula-mula tu pun sebab suami ada syarikat buat kad kahwin. Buat kad kahwin. Printing lah ni. Printing pada ketika tu lah. Jadi kita pun bisnes. Jadi memang kena lah masuk lah bidang tu. Saya menguruskan perniagaan dia tu lebih kurang setahun lah. Setahun lebih kurang macam tu. Jadinya mula berkhidmat. Ketika Ya Ahmad Muhammad Menteri Besar Kedah menjadi Menteri Besar pada ketika itu, Haji Muhammad Sanusi. Pada ketika itu dia cari seorang staf untuk jaga pusat khidmat pada ketika itu. Dan waktu tu memang kita kata sebab bisnes suami pun dah ada kerja tetap. Jadi bisnes pun orang kata pun lebih pada sambilan, sampingan macam tu. Jadi saya kata tak apa, saya boleh untuk jaga. Jadi di situ dah bermulanya berkhidmat di pusat khidmat wakil rakyat Dun Jeneri sampai sekarang. Tu kira kerja dia tu. Ya. Ya. Betul, sampai sekarang lah. InsyaAllah. Di pusat khidmat makna sebagai apa? Kalau yang mudahnya tu pembantu takbir lah. Tapi banyak menguruskan sebab dengan halwa apa semua kan. Jadi semua kerja-kerja yang berkaitan. Ya. Jadi dia tak lari daripada pengurusan. Pengurusan dia memang tak nafi pun kalau mengaji bisnes ni. Salah satu benda core yang orang tak perasan adalah pengurusan. Kita berbaliklah pada tadi. Mengaji bisnes. Pernah tak dalam rancang orang kata apa, nak berkhidmat dalam jemaah, pernah tak rancang untuk ada bisnes sendiri ke? Mestilah pernah. Sebab tadi duk dengar perancangan dah, memang kita dah plan dah kan. Tak dengar lagi kata plan nak jadi apa-apa ni. Okey, sebenarnya bila saya dah menguruskan syarikat printing tu, sebenarnya syarikat pun daripada rumah je kan. Saya pernah lah suarakan pada suami, kata kalau kita kembangkan lagi bisnes ni pun okey juga kan. Sebab dulu dia ada rakan kongsi. Tapi dah kata rezeki, rakan kongsi pun dah ada kerja tetap, dia pun dah ada kerja tetap. Jadi bisnes ni nampak macam orang kata apa, slow lah. Masih jalan tapi sekarang ni boleh kata kita dah hampir lupakan dah. Sebab macam komitmen masing-masing kan. Sebelum ni dia mengharapkan saya untuk urus, tapi sekarang ni pun kita nampak komitmen masa kan. Jadinya cuma hasrat untuk ada perniagaan sendiri tu tak pernah padam lah. Memang ada, cuma tak ada lah kita nak bermula macam kita macam sponsorship kita hari ni kan. Dia terus bermula. Macam kita ni macam ada niat, tapi sebab kekangan dan komitmen lain tu, jadi kita hold dulu. Jadi makna perancangan tu
sentiasa ada lah. Ya, kalau dari segi business plan tu dah banyak dah business plan yang kita buat. Tapi simpanan lah. Maksudnya kalau buat business ni best juga kan. Kalau buat ni best juga. Jadi ada business plan untuk kita refresh balik apa yang kita belajar dulu dekat EU, supaya orang kata apa, memang yang tu teori, tapi orang kata apa, benda tu kita kena refresh selalu. Yelah, dia walaupun dia sebenarnya teori tu lah teknikal. Kan, walaupun realiti dia belum tentu. Betul. Tapi orang kata apa, kawan-kawan rangka perancangan tu dah ada lah. Ibarat nak melangkah tu kukuh kan. Bila masa ya, bila masa tu boleh jalan terus ya. Macam Iqbal kata. Okey, kita balik pada kita tadi bila terlibat Amirah di peringkat kawasan, maka terlibat Amirah di peringkat negeri, kemudian dilantik sebagai pengarah. Ya. Sebelum ni pengarah Amirah siapa? Sebelum ni saya pengarah Amirah yang keempat. Yang pertama Puan Ain Bahori. Sekarang ni Kak Ain ada dekat Pulau Pinang. Yang kedua Dr. Izzati, dan dia dekat Kuala Terengganu. Lepas tu yang ketiga Madam Syahidah. Sekarang ni Madam Syahidah ada dekat Pulau Pinang. Dan saya yang keempat. Memang ada di Kedah. Tak ni sebab tu Pulau Pinang tu terkenal sangat dengan Amirah ni sebenarnya ni. Pulau Pinang ada 3 orang tak tengok tadi. Sebenarnya ada benda yang tak masuk lagi. Ada lagi pasal kaitan dengan Amirah ni. Okey, cerita. Okey. Sebenarnya Amirah Malaysia ditubuhkan di Pulau Pinang, di Kepala Batas. Jadi terungkai. Ya. Terungkai. Bukan kata Parti Islam Malaysia PAS. Amirah. Ya. Di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang dirasmikan oleh Tuan Guru Presiden pada 1 Oktober 2011. Baru je sambut Hari Jadi Amirah yang ke-13. Untuk Amirah Malaysia lah. Kalau Amirah Kedah 18 Januari 2014. Tapi tadi bila sebut berkaitan dengan pengarah Amirah Kedah tu, orang pindah pergi ke tempat lain tu, ikut suami juga ke ataupun kerjaya? Ada yang disebabkan kerjaya, ada juga yang ikut suami lah. Okay. Tak apalah, kita ada yang ikut dah suami duduk di Kedah. InsyaAllah. Okey, sedikit lagi berkaitan dengan sejarah Amirah Kedah sendiri. Tadi pusat kan? Tadi pusat. Ini hak Kedah sendiri. Okey, yang Kedah sendiri. Okey, Amirah Kedah ni macam semua tahulah. Yang tadi saya dah mention, ditubuhkan pada 18 Januari 2014. Pada ketika itu ditubuhkan dirasmikan di Emerald Puteri Hotel. Mana tu? Sungai Petani. Sungai Petani. Dan dirasmikan oleh PJ Kedah pada ketika itu. Ya. Okay. Datuk Mahfuz Omar. Ya. Sikit nama ni. Arkik, betul. Jadi pada ketika itu sebenarnya mungkin cerita sikitlah ujian apa semua kan. Bila kita nak wujudkan benda baru, benda yang kita tak tahu lagi perjalanan dia tu macam mana. Pusat 2011 betul? Mana 3 tahun. Ya, betul. Jadi bila kata Amirah Malaysia dah ditubuhkan, jadi memang berlaku lah, orang kata apa, progres di setiap negeri lah untuk menubuhkan Amirah juga. Jadi Amirah Kedah 3 tahun lah selepas penubuhan Amirah Malaysia. Jadi pada ketika nak tubuhkan tu, memang dia satu benda yang baru yang kita nak tubuhkan tu. Jadi mungkin sedikit ujian, cabaran untuk wanita muda yang ada pada ketika tu, untuk yakinkan muslimat yang Amirah ini relevan untuk ditubuhkan masa kini. Okey, bila kata relevan, Amirah ni dia ada kategori umur ke ataupun dia sebahagian muslimat saja yang boleh join Amirah ni ikut tu pemuda. Ada maksudnya dia punya okey. Sebenarnya Amirah ni kita diwujudkan sebagai satu platform. Okey, sebenarnya kalau muslimat muda kenal dengan muslimat ataupun PAS, biasanya melalui Nusaibah. Memang awal-awal melalui Nusaibah. Dia ada jambori. Even saya sendiri pun kenal melalui Nusaibah jugalah. Maksudnya sertai dengan jambori mereka dan sebagainya. Lepas tu baru ditubuhkan brigade. Dan Amirah ni adalah cabang yang ketiga lah, muslimat muda dalam muslimat. Macam tu. Ada kategori umur ke macam mana? Memang dibuka untuk bawah 40 tahun.
Oh, sama dengan pemuda lah. Ya, sama. Okey. Memang kita nak tackle golongan belia lah, wanita muda dan belia. Soalan cukup malas tak dia. Kalau muslimin dia pecah di dewan, muslimat kenapa tak? Okey, oish. Ni soalan panas ni. Setakat yang tahulah. Okey, yang ni dia isu panas ni sebenarnya, isu panas. Di peringkat muslimat dia jadi isu panas. Sebelum ni ada dibincangkan sebab kita muslimat di bawah Datuk Ustazah Aisyah, memang kita bincang benda tu, dan sebenarnya usul untuk menubuhkan Dewan Muslimat pun pernah je kita usulkan dalam muktamar. Tapi sebenarnya dia lebih kepada untuk kita lihat feedback muslimat-muslimat kawasan dan juga muslimat muda yang ada, feedback mereka terhadap penubuhan Dewan Muslimat Muda. Kita kena tengok balik dari segi apa relevansi penubuhan Dewan Muslimat Muda itu sendiri. Maksudnya mungkin kalau dulu kita mencari figure-figure yang muda kan, yang boleh dijadikan sebagai ikon muslimat itu sendiri, jadi dicadangkan untuk ditubuhkan Dewan Muslimat Muda. Tapi bila kita tengok sebenarnya dah ramai dah ikon-ikon wanita muda yang kita berjaya melahirkan melalui Amirah. Jadi adakah salah satu faktor lagi kalau musim ini dia mungkin nampak macam ramai kan, tapi muslimat mungkin ialah dia kekangan nanti dia berkahwin, mungkin ahli ramai tapi untuk nak himpun satu masa dia susah, yang menyebabkan dia duduk sekali je mudah. Adakah salah satu faktor lah? Dia makin dalam soalan dia makin dalam semakin dalam sebab kita nak tengok adakah Amirah tu function kepada muslimat tu, ataupun dia memang boleh bergerak sendiri je. Okey, kalau nak kata kenapa dia masih lagi di bawah Dewan, dan kita pun nampak keperluan untuk dia terus berada di bawah Dewan buat masa ini, dan sebenarnya Dewan memberikan ruang yang seluasnya untuk muslimat muda ni beraktif, tak ada masalah. Jadi mungkin kita nampak dari segi penubuhan Dewan tu, dia bukan sekadar melibatkan tubuh Dewan, ada ketua, selesai. Tak. Dia ada lagi banyak isu jawatankuasa induk dan sebagainya tu. Sebab kita pun nampak dari segi kemampuan, bukan sahaja di Semenanjung. Kita kena ingat muslimat pun kita ada di Sabah Sarawak. Dan kemampuan sahabat-sahabat kita di sana, bila kita tubuh Dewan Muslimat Muda di bawah Dewan Muslimat ni, mungkin sahabat kita di sana tu dia akan menghadapi kesukaran. Semacam Amirah Sarawak pun baru saja ditubuhkan, saya tak ingat mungkin tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Jadi mungkin yang tu orang kata apa, satu kita nak sambut lah bila diusulkan untuk Dewan Muslimat Muda tu. Jadi kita pun cuba untuk tubuhkan Amirah di setiap negeri dulu, Sabah Sarawak lah terutamanya. Kalau di Semenanjung ni insya-Allah dah okey dah. Tu teringat kata Dewan Ulama kan, susah juga bila dah jadi dewan, kemudian dia kena ada di peringkat negeri, kemudian dia perlu ada di peringkat kawasan. Manpower dia tu kan. Sebab tu kata tadi mungkin jadi salah satu sebab tadi pun dia pun dah sebut sahabat-sahabat di Sabah Sarawak menjadi kekangan, menyebabkan kalau dia bergerak terasing tu lagi sukar lah kan? Memang sukar. Sebab kalau kita tengok pun muslimin, dia lah Dewan Pemuda, ada juga yang duduk dalam Dewan Ulama dan sebagainya kan. Ya, betul. Jadi pada muslimat satu tu lebih baik lah. Bukan satu, pas. Pas, betul. Bukan. Pas lah. Okey. Jadi Amirah ni buat masalah, okey. Pada awal penubuhan dan sebagainya, ada ke program-program wajib Amirah setiap tahun? Okey, kalau untuk Amirah Kedah sendiri, dia bukan tahunan, dia memang bulanan. Memang bulanan. Maksudnya kita gerakkan setiap bulan untuk Amirah-Amirah kawasan ni bergeraklah. Ziarah Ibu Bersalin. Sebab memang kita sentuh pengundi wanita muda ni, ataupun wanita muda yang ada di bawah ni, dari bawah sampai ke orang kata apa, dalam rumah lah kan. Salah satu objektif Dewan Muslimat. tapi ialah itulah kekuatan bagi orang perempuan kan. Kekuatan untuk orang perempuan, dia orang kata kalau bertemu tu lebih baik. Kalau lelaki ni dia sembang mulut tak ada masalah. Dia sentuhan seorang ibu, seorang ni dia ni. Jadi Amirah ada program setiap bulan ziarah.
Selain berziarah? Selain berziarah, kita pun memang usrah di Kok tu memang kita berjalan. Okey, kalau kata untuk ni kita ada juga aktiviti rekreasi. Jadi sebenarnya orang nampak Amirah ni dia mesti dengan mikrofon. Kan? Jenis bercakap jenis ni, tapi sebenarnya kalau nak bercerita untuk Ustaz sendiri, di bawah Amirah Kedah tu kita ada banyak unit yang kita tackle untuk hampir keseluruhan lapisan lah. Kita ada latihan dan kepimpinan, kita ada unit tarbiyah, kita ada hal ehwal belia dan remaja dan belia, kita ada Amirah Fan Club. Itu baru ditubuhkan kalau tak salah saya lah 2020. Memang kita nak tackle untuk sukan dan juga rekreasi. Jadi sebenarnya Amirah ni dia bukan sekadar bercakap dengan mikrofon, tak, tapi sebenarnya dia lebih meluas. Sukan kita tackle. Makna dia dia lebih kurang macam Dewan Muslimat muda lah. Mana dia perlu ada semua lah kan. Ya. Jadi maksudnya kalau walaupun bawah dewan, tapi kami dah ada unit yang pelbagai merangkumi pelbagai lapisan. Bila sebut tadi kita tengok tadi dia turun ziarah dan sebagainya, kita nak tengok juga kan dalam muslimat tu dia ada brigade dan sebagainya. Adakah dia sekali je masalah? Ataupun memang brigade ni dia tak masuk buat Amirah? Sebab kita tengok keahlian Amirah tu aktif, tapi adakah keahlian itu memang ramai ataupun orang yang sama je? Okey, sebenarnya soalan Ustaz ni ada satu resolusi yang telah dicapai bila orang tanya berapa keahlian Amirah. Disebabkan kita dalam perlembagaan kita tak ada tentang Amirah muslimat muda apa semua tu kan. Dewan Pemuda ada dalam perlembagaan, tapi Amirah tak ada. Tapi disebab itu kita Amirah Malaysia keluar dengan satu resolusi. Sekarang ni kita dah ada sahabat Amirah. Okey, jadi untuk kita ukur berapa ramai sebenarnya ahli Amirah yang ada seluruh Malaysia. Kalau di Kedah sendiri pun baru saja dirasmikan, baru saja dilancarkan Hamrak 3.0 pada muktamar PAS Pusat yang lepas di Pahang. Jadi dilancarkan pada ketika itu, dan keahlian untuk sahabat Amirah Kedah sendiri dah mencapai hampir 200 orang. Ya, jadi bila tanya berapa ahli Amirah ni, 200. Untuk baru beberapa bulan dilancarkan ni dah 200 keahlian. Tu hanya di Kedah. Kalau di negeri lain tu kita rasa Kelantan Terengganu mungkin lagi ni. Kata apa macam guideline lah untuk kita tengok keahlian kan. Tapi dari sudut program-program yang dah berlangsung dan sebagainya, adakah lebih pada 200? Lebih. Sebab kita Amirah bukan sekadar semata-mata kita fokus kepada memang target kita untuk wanita muda. Kalau sebelum ni pun kita dah pernah buat fun walk, kita dah buat bola jari. Memang kita nak tackle wanita muda yang ada kat luar sana. Saya kira 200 tu mungkin satu program je kot yang ni. Sebab dah banyak program, dah banyak dah yang kita takat ni. Ni kita tanya Amirah, kita tanya sungguh-sungguh. Kita tanya sungguh-sungguh sebab kita nak tahu Amirah ni kan, sebab yelah dia duduk bawah dewan. Kita tengok macam kecil tapi sebenarnya besar. Hamrak tu sendiri bila dah dilancarkan peringkat pusat, kita macam apa dia Hamrak? Sebab dia dah jadi satu slot program dalam taman. Dia dah jadi satu jenama branding untuk bawah Dewan Muslimat tu sendiri, ataupun yang dikenali oleh Amirah ni. Adakah branding tu memang akan digunakan pakai untuk seterusnya ataupun macam mana? Yang tu Amirah ni dia bergerak seiring zaman, seiring keadaan semasa. Kalau sebelum ni kita tak panggil Hamrak. Yang ni yang berdasarkan program saya sertai sebelum ni, kita ada himpunan Muslimat Muda 5K yang pertama sekali buat di Shah Alam 2017 kalau tak salah. Dan sebenarnya daripada situ saya mengidolakan seorang ikon ni, dan sampai sekarang lah, alhamdulillah bekerjasama sekali, iaitu YB Mardiah Johari. Pada ketika itu Kak Mar. Ya, Kak Mar. Pada ketika itu Kak Mar bercerita tentang Sosma. Sosma pada ketika dengan apa gayanya, dengan lantangnya dia bersuara semua tu. Waktu tu kita dah cakap, ada wanita muda dalam
PAS tu ada. Jadi YB Mastura pun berucap juga pada ketika tu. Jadi sebenarnya itu rentetan lah. Pada ketika itu yang validnya untuk kita buat adalah himpunan Muslimat Muda 5K. Kemudian dijenamakan. Kalau di Kedah sendiri pun kita pernah buat himpunan anak muda sehari sebelum PKP. Kalau pasal tadi lah dibrandingkan sebagai Hamra. Ya. Atas rentetan sebelum-sebelum ni, dan macam mana boleh keluar jadi Hamra tu menyebabkan branding tu bercampur. Macam muslimat ni, muslimat waktu muktamar itu ni kira Hamra, kira lupa dah ni je. Sebab dia branding dia elok kan, logo dia macam boleh terfikir lah sampai ke tahap tu lah. Okey, saya rasa kalau macam untuk branding tu mungkin penganjur utama tu lebih nampak keperluan. Tapi yang saya ingat Hamra 1.0 diadakan di Terengganu. Yang kedua diadakan di Komplek PAS Kedah. Himpunan Amirah se-Malaysia. Memang kita nak waktu tu memang kita nak himpunkan semua wanita-wanita muda yang ada di setiap negeri. Jadi kita namakan Himpunan Amirah se-Malaysia. Dan untuk yang 3.0 ni dikeluarkan dengan Hamra 3.0 Amirah Sahabat Wanita Muda. Dia punya tagline dia tu. Tu yang branding tu dia macam boom. Sebelum ni bukanlah tak ada, ni mungkin dia kurang pementasan dari sudut branding dia tu. Dan jadi satu guideline lah yang terbaik untuk Amirah, cari lagi dia punya sahabat branding tadi tu kan. Macam tadi yang saya kata, bila kita sebut Amirah ni orang nampak PAS. Amirah Muslimat PAS. Muslimat mesti jenis tudung labu, jenis tudung bulat dan semua kan. Tapi bila di brandingkan sebagai Amirah Sahabat Wanita Muda, kita nak kawan dengan semua lapisan. Even dalam Amirah sendiri pun mungkin di peringkat kita kata misi yang kerja dengan pusat khidmat apa semua kan. Tapi hakikatnya dalam Amirah sendiri kita ada lawyer, kita ada doktor, kita ada pensyarah, kita ada yang suri rumah pun ada. Maksudnya Amirah ni untuk semua. Memang kita nak tackle semua golongan. Ya. Rehat sebentar dulu. Boleh. Kita kenal dulu kebal kopi. Dah rasa macam nak lajak Hazelnut latte. Okey, kita akan jumpa untuk slot yang seterusnya.